bila Dr. Mahathir mengatakan dia memberi bayangan awal bahawa beliau tidak lagi berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Jadi, ini. Kemudian dia kata malah dia juga meluahkan gambaran tidak mungkin bertanding bagi pilihan kecil Parlimen Kemaman. Kata dia. Jadi kalau PAS bagi cadangan, tentu dia setuju. Sebab, ini dengar saudara, ini kenyataan dia. Dia kata cukuplah. Lagipun saya sudah berusia 90 tahun. Itu kata dia waktu berucap pada Forum Minggu Negarawan yang bertemakan Melayu, Sejarah dan Identiti di Yayasan Kepimpinan Perdana. Jadi, dalam nada jenaka, ini kena penting saudara. Dia juga berkata, jika diberi peluang, mau dilantik, dia nak jadi Menteri Pendidikan. Kalau tak nak bertanding, macam mana nak jadi Menteri Pendidikan? Kerana katanya bahawa sistem pendidikan negara sekarang ni dalam keadaan huru-hara. Jadi artinya saudara, minat masih ada lagi. Dia kata, saya berminat untuk jadi menteri. Jadi menteri itu kembali sebab pernah ada pengalaman dan mahu memulihkan semula sektor persekolahan negara ke atas yang lebih baik lagi. Memanglah Dr. Mahathir dulu saudara, untuk sekadar pengetahuan anda, apabila beliau dipecat daripada UMNO, kemudian dibawa balik masuk menyertai UMNO oleh almarhum Tun Razak, maka beliau dilantik sebagai senator. Dan jawatan pertama dia pegang adalah Menteri Pendidikan. Apakah dia nak masuk balik? Ini keadaan saya. Bila dia kata dia tak minat. Bukan nak jadi Perdana Menteri. Tak minat lah. Umur pun 90 tahun. Tapi nak jadi Menteri Pendidikan. Artinya, kalaulah PAS memberi peluang pada dia untuk bertanding di Kemaman, saya rasa tak ada masalah lah tu. Itu kadang walaupun secara Perikatan Nasional minggu lalu dah bagi tahu mereka tak nak sibuk-sibuk. Dan Dr. Mahathir pun bukan ahli parti PBM. Jadi Perikatan Nasional kata dia terpulang pada PAS lah. Jadi Dr. Mahathir beliau adalah sebagai penasihat tidak rasmi Empat Negeri SG4. Saudara, bayangkan kalau betul-betul nak lantik dia sebagai penasihat SG4, berilah ruang untuk dia bertanding pula. Bagi saya, tapi tak tahulah. Kadang sekarang ni, sekejap tapi saya mendengar kenyataan Dr. Mahathir itu, saya senyum. Kerana bila dia kata dia tak minat daripada menteri. Dia tak minat pula sebab dia kata umur dah 98 tahun. Tapi dia minat jadi menteri. Kalau dapat dia jadi Menteri Pendidikan, artinya nak jadi Menteri Pendidikan, kalaulah kerajaan itu masih lagi kerajaan perpaduan, tidak mungkin dia akan dilantik sebagai senator. Dan mestilah dia nak bertanding jadi ahli parlimen. Itu gambaran. Bila jadi ahli parlimen, mungkin ada perancangan. Dan hari ini pula, bila dengar pula, ahli parlimen dari Kuala Kangsar, dia buat ketetapan, dia kata dia menyokong Laksana Ibrahim. Tapi tidak keluar daripada parti PBM. Tak keluar dari Perikatan Nasional. Apakah ada unsur-unsur? Terpulang, kita ni saya cuma memberi gambaran. Saya cuma mampu memberi gambaran, menitelahan. Sebab saya kata, bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apakah kemungkinan? Itu keadaannya saudara. Saya tak boleh nak berlebih-lebihan. Tapi bila saya dengar kenyataan begitu, saya tanya, kalau dia kata saya dengan ini nak nyatakan, saya tidak mahu langsung ambil tahu soal bertanding pilihan raya, soal kementerian apa semua tak payah, saya cuma mahu jadi penasihat, okey. Mana daripada dia tak mahu involve. Tapi dia kata, saya tak maulah bertanding dekat Kemaman. Macam orang duk heboh tu. Tapi kalau ada peluang, saya nak jadi menteri. Nak jadi menteri mana kalau tak bertanding? Jadi saudara kena fikir tau. Dr. Mahathir ni hebat. Dia punya cakap tu kalau A, bukan menteri A. Dan dia pula kata, takkan saya nak jadi sebagai menteri ketiga. Kali ketiga. Umur pun dah 94 tahun. Tapi kalau ada ruang, tak juga mencerita sejarah. Itu gambaran saudara. Terpulanglah. Jadi sekarang ni seekuan dia kata maknanya bajet 2024 ni akan disokong oleh MP Kuala Kangsar. Betul lah. Nampaknya begitulah saudara. Tapi bajet yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim besok saudara, selepas dibentangkan dia akan dibahaskan. Sebab itu ini Dewan Parlimen kali ini lama 36 hari saudara. Kerana 6 hari dah habis dah. Tinggal 30 hari. Jadi sebulan lah. Sepanjang perbincangan Dewan bersidang,
maka isu-isu yang berhubung kait tentang bajet ini akan dibahaskan. Dan selepas dibahaskan, barulah diminta persetujuan ahli parlimen. Banyak orang minta pendapat saya. Apa kata kalau ini masa tu bila Syed Saddiq keluar daripada kerajaan perpaduan, tak ada two-third, tak ada 2/3. Saya kata tak ada masalah. Bajet ini, dia tidak memerlukan 2/3. Sesuatu penggubalan berhubung tentang perlembagaan, itu memerlukan sokongan 2/3. Kalau setakat bajet, cukup simple majority saja. Itu saya Ekwan, kena faham saya. Bahawa sama ada Yang Berhormat Dato' daripada Kuala Kangsar menyokong atau tidak, tak ada apa-apa. Tapi bila ditanya nanti, bila dikira nanti, tentulah dapat diketahui sama ada dia menyokong atau tidak. Cuma saya melihat apakah ada percaturan tertentu. Ini acid test. Test pertama. Dia kata dia sebagai ahli parlimen. Tapi dia tak ada minta daripada parlimen speaker untuk duduk di kursi penyokong kerajaan. Kalau dalam surat itu minta parlimen ataupun speaker meletakkan dia di kursi penyokong kerajaan, itu berartinya dia sudah beralih. Ini sebab kita masih lagi tertakluk di bawah Akta Lompat Parti. Kalau dia melompat parti, dia nak masuk parti mana pula? Itu keadaan saya. Saya dengar memang ada macam dipaham. Kadernya ada 3-4 orang yang nak melompat parti, tapi akhirnya mereka buat keputusan menyokong saja. Ini juga adalah test case. Saudara Mat Mokhtar, Kerajaan Madani terbaik. Mudah-mudahan, Saudara Mat Mokhtar. Sebab bagi saya merasakan besok itu penting. Dan dalam keadaan begini, yang kita pentingkan adalah kestabilan politik. Kalau politik tak stabil, macam manakah, baik macam mana pun, bajet akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim besok, tidak akan mencapai matlamatnya kalau kita masih bercempera. Tapi bila saya dengar kenyataan, Dr. Mahathir kata begini. Ahli parlimen daripada Kuala Kangsar kata begitu. Dan tiba-tiba tadi, saya nampak dah seminggu ni, Alhamdulillah. Daripada Isnin, Selasa, Rabu, saudara, nampak gayanya tenang dah. Tiba-tiba bergocak balik hari ini. Itu keadaan di parlimen. Saya rasa bahawa mungkinkah persoalan-persoalan yang akan dibangkitkan dalam berhubung tentang bajet ini mungkin jadi perdebatan panas, saudara. Sebab hari ini rakyat memang tertekan. Semua duk tunggu ni Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi cuma saya mengharapkan, janganlah kita mengharapkan adanya oleh-oleh. Masalah sekarang ni, kalau tak ada oleh-oleh, mulalah orang maki hamun. Yang sebaiknya dalam keadaan sekarang, kita nak tengok apa percaturan. Dari segi politik, dari segi ekonominya, ke arah mana ekonomi negara mau dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini yang kita nak tahu. Dan besok seluruh dunia tertumpu. Dan masalah saya nak beritahu jelas pada saudara, dalam keadaan kekecohan berlaku di tebing barat, antara Palestin dengan Israel berperang, begitu juga di Angola masih belum selesai, di Sudan masih belum selesai, di peperangan antara Rusia dan juga dengan Ukraine belum selesai. Apakah ekonomi dunia dalam keadaan yang tentram untuk dapat kita santuni bersama? Ini kekhawatiran saya, saudara. Sebab itu semalam kehadiran Perdana Menteri Thailand untuk pertama kalinya datang berkunjung ke negara kita di saat-saat Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membentangkan bajet negara, saya rasa ada signifikannya. Saudara, bagaimanapun, sama-samalah kita tunggu besok. Jangan lupa, tapi sebelum tu, pukul 1 tengah hari, solatlah Masjid Negara. Kemudian kita tunjukkan solidariti kita terhadap untung nasib warga Palestin. Kemudian barulah kita balik ke rumah pukul 4 petang, sama-sama menghadap TV, tengok apakah yang akan dicanai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bajet kedua beliau sebagai Menteri Kewangan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.